Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Nordini Kamila binti Zainon, nombor metrik D20221104743. Saya bersama rakan-rakan saya akan membentangkan tajuk berkaitan kesan pandemik terhadap kutipan hasil kerajaan persekutuan dalam subjek PEG 3123 iaitu analisis ekonomi. Di sini saya akan memberikan maksud dalam perbelanjaan kerajaan, hasil kerajaan dan pandemik. Perbelanjaan kerajaan terbahagi kepada dua, iaitu perbelanjaan pembangunan dan perbelanjaan mengurus. Perbelanjaan pembangunan ialah perbelanjaan yang menggalak pertumbuhan ekonomi dan sosial negara. Manakala perbelanjaan mengurus ialah perbelanjaan semasa kerajaan atau perbelanjaan berulang kerajaan bagi membiayai pengurusan dan pentadbiran negara. Contoh-contoh perbelanjaan membangun ialah meliputi perbelanjaan membina sekolah, lapangan terbang dan menyediakan infrastruktur untuk kemudahan rakyat. Manakala, perbelanjaan mengurus termasuklah perbelanjaan untuk emolumen ataupun gaji bagi kaki tangan awam, bayaran khidmat hutang, pencen dan ganjaran, pemberian subsidi kepada pengeluar dan pengguna, dan pemberian kepada serahan kepada kerajaan negeri dan badan-badan berkanan. Perbelanjaan mengurus kerajaan tidak bergantung pada tingkat pendapatan negara. Walaupun pendapatan negara meningkat atau merosot, perbelanjaan mengurus kerajaan masih tetap. Maksud yang kedua ialah hasil kerajaan. Hasil kerajaan persekutuan adalah segala hasil atau wang yang didapatkan atau diterima oleh kerajaan kecuali kutipan zakat, fitrah, baituman atau hasil agama Islam seumpamanya. Kerajaan persekutuan menerima hasil yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai, terimaan bukan hasil dan hasil wilayah persekutuan. Dan yang ketiga, maksud pandemik. Pandemik ialah kejadian penyakit berjangkit dengan bilangan kes yang melebihi kadar biasa yang telah berlaku di banyak negara dan wilayah di seluruh dunia yang melibatkan populasi yang besar. Kebiasaannya disebabkan jangkitan penyakit baru yang dikenali sebagai novel. Contohnya, pandemik influenza, malah baru-baru ini telah berlakunya pandemik COVID-19 yang melibatkan global. Penyakit berjangkit iaitu COVID-19 berpunca daripada virus corona yang baru saja ditemui pada tahun 2019. Virus ini asalnya daripada China, malah virus ini menular menerusi sentuhan, batuk ataupun bersin. Penyakit ini boleh membawa kepada maut kerananya ia akan menyerang jantung dan melemahkan degupan jantung. Oleh hal yang demikian, ekonomi seluruh negara banyak yang tutup kerana telah ramai rakyat dijangkiti virus COVID-19. Oleh sebab itu, aktiviti ekonomi menjadi lembab dan kekurangan hasil kerajaan kerana penurunan aktiviti import dan ekspor, malah aktiviti pelancongan antara dalam atau luar negara turut disekat untuk menjamin kesihatan dan keselamatan rakyat. Keadaan ini menyebabkan hasil kerajaan saban tahun semakin berkurangan dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Seterusnya, kawan saya akan menyambung pembentangan ini. Selamat sejahtera kepada semua, saya Syamila Muradi Raja dan saya akan menyambungkan penerangan tadi kepada kesan-kesan pandemik terhadap kutipan hasil kerajaan. Pandemik COVID-19 yang mula tercetus di Wuhan, China pada penghujung tahun 2019 memberi kesan yang besar kepada peringkat global. Kesan yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang lembab. Ekonomi Malaysia telah terjejas disebabkan oleh langkah Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP serta penutupan sempadan bagi mengawal penularan wabak COVID-19. Ini menjejaskan aktiviti pelaburan dalam negara yang mendorong kepada kutipan hasil kerajaan iaitu KDNK. Pendapatan negara juga telah berkurang sedangkan kerajaan menyediakan peruntukan yang besar bagi membendung pandemik COVID-19 serta merangsang semula aktiviti ekonomi negara. Ini menyebabkan jumlah tabungan dalam negara menjadi semakin terhad dan menyebabkan pelabur terpaksa keluar daripada negara.
Tambahan pula, penutupan sempadan bagi mengawal penularan wabak COVID-19 telah menghalang sekatan perdagangan antarabangsa. Ini menghalang perluasan pasaran ekspor dalam negara dan saiz pasaran sehingga kutipan hasil kerajaan semakin berkurangan. Dan yang seterusnya adalah peningkatan harga minyak mentah. Apabila harga minyak semakin tinggi, maka harga makanan juga akan semakin melambung tinggi. Hal ini demikian kerana kos pengangkutan dan kos pemrosesan sudah tentu akan dipindahkan kepada pengguna dengan menaikkan harga barang air yang diangkut. Oleh itu, kerajaan terpaksa menanggung beban subsidi yang tinggi kepada golongan berpendapatan rendah atau sederhana. Tegasnya, pemberian subsidi kepada golongan berpendapatan rendah menyebabkan kerajaan semakin terbantu dari segi ekonomi dan pembangunan akibat daripada harga minyak yang melambung naik. Dengan itu, pendapatan negara semakin merosot serta kutipan hasil kerajaan semakin berkurangan. Seterusnya adalah peningkatan kadar pengangguran. Individu yang kehilangan pekerjaan akan terpaksa menggunakan wang simpanan atau meminjam wang daripada institusi kewangan untuk menampung kos sara hidup. Ini menjejaskan pendapatan negara dengan kerajaan terpaksa menghulurkan bantuan kepada golongan tersebut. Tabungan kerajaan menjadi semakin terhad sehingga tidak boleh digunakan dalam aktiviti ekonomi atau pasaran. Oleh itu, inflasi semakin meningkat dalam negara serta keadilan negara merosot. Ini menyebabkan kutil hasil kerajaan semakin berkurangan. Tambahan pula, kekurangan kutipan cukai pendapatan individu terhadap pendapatan seseorang semasa pandemik menyebabkan kutipan hasil kerajaan merosot. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kesan-kesan pandemik terhadap kutipan hasil kerajaan. Yang keempat, kestabilan harga barangan dan perkhidmatan. Harga purata barang atau tingkat harga umum mengalami sebarang perubahan pada kadar yang tinggi. Sebagai contoh, Malaysia tidak terkecuali berdepan kenaikan harga barang ketika ini berikutan pandemik COVID-19. Malah ia tidak dapat dielak kerana turut berlaku di seluruh dunia. Situasi kenaikan harga barang terutama di kawasan luar bandar adalah realiti sebenar akibat daripada Perintah Kawal Pergerakan PKP kepada ekonomi negara. Kenaikan kos pengangkutan dan logistik dijadikan sebab utama kenaikan harga. Tidak dinafikan kos barang api seperti diesel tidak berubah pada kadar RM2.15 pada harga yang ditetapkan kerajaan. Kerana ini kos utama kepada pergerakan kargo darat di Malaysia. Ini menyebabkan kurangnya pergerakan ke seluruh dunia dan memberikan kesan kepada penurunan hasil kutipan negara. Yang kedua, kestabilan imbangan pembayaran. Sebagai contoh, akaun perkhidmatan dijangka mencatat aliran keluar yang lebih tinggi sebanyak RM61 bilion disebabkan peningkatan defisit yang berterusan bagi akaun perjalanan dan pengangkutan. Penutupan sempadan antarabangsa yang berlanjutan menyebabkan penurunan ketara ketibaan pelancong yang dijangka mengakibatkan peningkatan defisit sebanyak RM17.8 bilion dalam akaun perjalanan. Oleh itu, wang aliran masuk akan berkurang di negara kita. Yang keenam, penurunan nilai ringgit Malaysia. Pada akhir September, nilai ringgit menyusut 4.2% berbanding dolar AS. Trend ini disebabkan penularan kes COVID-19 di seluruh dunia dan tempatan yang memberi kesan kepada unjuran pertumbuhan ekonomi apabila nilai ringgit Malaysia berkurang. Maka Malaysia memerlukan pemakaran wang ringgit yang lebih banyak kepada negara luar, maka ia mengakibatkan hasil dalam negara berkurang. Baiklah, seterusnya adalah data kepada hasil kerajaan persekutuan. Seperti yang kita telah sedia maklum bahawa berlakunya penurunan terhadap hasil kerajaan persekutuan kesan daripada pandemik COVID-19. Jadi, hasil tersebut boleh dilihat melalui kutipan data. Pada tahun 2019, iaitu sebelum pandemik COVID-19 menular, hasil kerajaan persekutuan adalah sebanyak 264,415 juta. Tetapi, kutipan hasil ini menjadi semakin menurun pada tahun 2020, iaitu sebanyak 227,270 juta. Hal ini disebabkan oleh berlakunya COVID-19 yang menyebabkan kegiatan ekonomi semakin disekat. Walau bagaimanapun, pada tahun 2021 berlakunya sedikit peningkatan terhadap jumlah hasil kerajaan, iaitu sebanyak 236,900 juta. Hal ini disebabkan oleh pada tahun 2021, kerajaan persekutuan telah membenarkan beberapa sektor ekonomi untuk menjalankan operasi seperti biasa. Walau bagaimanapun, peningkatan ini tidak dapat menandingi seperti mana jumlah hasil pada tahun 2019, iaitu sebelum pandemik COVID-19 berlaku. Kesimpulannya,
Pandemik COVID-19 merupakan pandemik penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlaku secara global berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk 2. Manakala untuk kutipan hasil negara adalah terdiri daripada hasil pendapatan negara yang dikutip daripada hasil cukai dan hasil bukan cukai. Semasa pandemik COVID-19 mula berlaku, ia telah mempengaruhi kutipan hasil kerajaan merosot daripada 13.5% ke negatif 14%, iaitu sebanyak RM264,415 Malaysia, turun kepada RM227,270 Malaysia dari tahun 2019 ke tahun 2020. Selepas kes pandemik COVID-19 memulih, kutipan hasil kerajaan telah meningkat sedikit, iaitu dari negatif 14% ke 4.2%, iaitu sebanyak RM227,270 Malaysia, meningkat kepada RM236,900 Malaysia dari tahun 2020 ke tahun 2021. Ini kesan pandemik terhadap kutipan hasil kerajaan antaranya adalah kestabilan harga perangan dan perkhidmatan tidak stabil, penurunan nilai ringgit Malaysia dan peningkatan kadar pengangguran di Malaysia. Akhirnya, kita berharap agar pandemik COVID-19 tidak akan menjadi lagi satu isu yang mengakibatkan kutipan hasil kerajaan merosot dan harap agar kutipan hasil kerajaan dapat peningkatan. Sekian, terima kasih.